Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi alhamdulillah kita sambung lagi hari ini insya-Allah untuk tajuk satu mantik tingkatan 4, iaitu hari ini kita akan sambung lagi 1.13 bayan nasy'ah ilmu mantik. Okey. Penerangan tentang perkembangan ilmu mantik. Okey. Yang pertama, apa kena tahu, dalam nasy'ah ilmu mantik ni dia ada 3 zaman perkembangan, iaitu bermula dengan Asru al-Yunani, zaman Yunan, Asru Islami dan Asrul Hadis. Okey, ketiga-tiga ni ada cerita masing-masing di setiap zaman ni, apa yang berlaku pada setiap zaman ni. Okey. Ilmu al-mantiq min al-ulum al-qadimah allati yamtaddu tarikhuhu munzu ma qabla al-milad bi quruni hatta min hadha. Dia kata ilmu mantiq ni adalah satu ilmu lama, ilmu yang lama, yang mana yamtaddu tarikhu, bermula ataupun berkembang, muncul sejarahnya semenjak daripada sebelum tahun miladi lagi, banyak kurun sebelum tahun miladi lagi, sehinggalah ke hari ini. Okey. Jadi kita tengok zaman yang pertama, zaman di mana kemunculan ilmu mantik ni ataupun ilmu falsafah ni. Okey, fil qarni al-khamis qabla al-milad, fil qarni khamis qabla al-milad, قدم إلى أثينا عاصمة قدم إلى أثينا عاصمة بلاد اليونان قوم من مستعمرات الدولة اليونانية. Okey, permulaan cerita dia adalah datangnya satu kumpulan min musta'mirat ad-daulah al-Yunaniyah, daripada kumpulan penjajah daulah kerajaan Yunani. Okey. Jadi kumpulan penjajah tu daripada masuk ke dalam Athens, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil Athena, iaitu ibu negeri bagi kerajaan Yunani. Yulaqibuna bil sufastaiyin, mereka penjajah tu yang masuk ke negeri Athens tu digelar sebagai sofis. Ini kumpulan-kumpulan ahli pemikir ataupun penjajah yang masuk ke dalam kerajaan Yunan masa tu. Wabathu finnas afkar sayyi'ah, dan mereka ni bukan saja menjajah, bahkan bathu finnas afkar sayyi'ah, mereka menyebarkan kepada manusia yang pada masa tu dalam kerajaan Yunan tu afkar sayyi'ah, pemikiran-pemikiran yang jahat, yang sesat, yang tak elok. Okey, wa ja'alu miqyasul khair wa syarr wa syakhsun nafsi, dan mereka menjadikan timbangan baik dan buruk tu huwa syakhsun nafsi, merupakan individu tu sendiri. Maksudnya cara kita nak menilai orang tu berdasarkan luaran orang tu. Contoh, orang tu memang terkenal dengan keturunan tak elok, maka semua keturunan dia pandang tak elok. Wa kana gharduhu min dhalika qalb ad-daulah al-yunaniyah wal qada' ala aqaidaha ad-diniyah. Tujuan mereka, dia kata ghardihim ni tujuan mereka ialah qalb ad-daulah, menggulingkan, menjatuhkan kerajaan Yunan pada masa tu, wal qada' ala aqaidah ad-diniyah, dan mereka ni nak melaksanakan akidah-akidah agama mereka pada masa tu. Masa tu mereka nak sebarkan pemikiran yang sesat itulah. Wa ma zalu kadzalika hatta zahara falasafatu al-Yunan
faqada Sukrat ala tilka afkaru sayyi'ah wa ma zalu kadzalika hatta zahara fasad. Tak lama kemudian zahara falsafah al-Yunan faqada Sukrat, maka muncullah satu individu ni yang bernama Sokrat ataupun Sukrat dalam bahasa Arab, ala tilka afkar. Maksudnya Sokrat ni melawan pemikiran yang dibawa oleh sofis ni, wa bayyana linnas tariqul haq, dan Sokrat ni juga menerangkan kepada manusia ni tariqul haq, jalan yang benar, minal batil, daripada yang salah. Dia Sokrat ni membezakan mana benar mana yang salah. Wa ishtaghala bi istintajil qawaid min al-as'ilah litalamizihi, dan Sokrat ni juga melakukan banyak istintajul qawaid, menghasilkan banyak kaedah-kaedah pemikiran yang betul, min al-as'ilah daripada soalan-soalan yang dilontarkan oleh pelajar dia. Fa athbata anna haqa'il asya' thabitah, maka sudah jelaslah pada masa itu kebenaran. Thumma ittaba'a Aflatun, kemudian Aflatun pula mengikut jejak langkah tariquhu istazuhu, mengikut jejak langkah Sokrat tu, iaitu guru dia. Maksudnya Plato ni sambung perjuangan guru dia tersebut, iaitu Sokrat. Okey, habislah pada zaman Asru Yunani. Masuklah pula al-asru al-islami. Lam yashtaghil al-muslimun biqawanin al-fikr illa fil asri al-awwal al-abbasi. Okey, ni tarikh dia. Pada asru zaman awal Abbasi, zaman awal Abbasiyah ni, barulah orang Islam ni berjinak-jinak dengan kaedah-kaedah pemikiran ni ataupun ilmu falsafah ni. Wa yu'rafu bi asri tarjamah wa tadwin, dan dinamakan zaman pertama yang mana orang Islam bersibuk ataupun mula nak berminat dengan falsafah ni dengan zaman terjemah dan tadwin. Tadwin itu pengumpulan, terjemah dan pengumpulan. Fakana min dhamni ma tarjamuhu minha ilmu mantiq, antara yang diterjemahkannya adalah ilmu mantiq. Masa tu orang Islam banyak menterjemahkan ilmu, antaranya ialah ilmu mantiq. Wa minal ulama alladhi ishtaghalu bil mantiq. Okey, ini dia sebut nama ulama yang bersibuk-sibuk berusaha keras dalam ilmu mantiq pada zaman awal Abbasi ni. Siapa? Antaranya Abdullah bin Muqaffa, Abu Yusuf wa Ya'qub bin Ishaq al-Kindi, Imam Farabi, Ibnu Sina, Imam Ghazali wa Ibnu Haytham, dan Ibnu Rushd al-Qurtubi. Okey, ambillah zaman Islam. Mai pula zaman hadis. Fil asri hadis ghayyara al-mantiq manhajuhu al-qadim alladhi i'tamada ala nazariyah wal istidlal ila manhaju hadis i'tamada ala al-istiqra' wal istinbat, wa yu'rafu hadha al-manhaj bil mantiq wal hadis. Okey, pada zaman hadis ni apa yang berlaku? Ghayyara mantiq manhajuhu al-qadim, telah berubah mantiq, apa, manhaj qadim, cara yang lama, cara mantiq yang lama ni, yang mana cara yang lama tu i'tamada ala nazariyah, yang berpegang, yang berteraskan nazariyah, pemerhatian sahaja, ila manhaju hadis, kepada cara yang baharu, iaitu i'timad ala al-istiqra' wal istinbat, iaitu cara baru ni dia berpegang kepada istiqra', pemerhatian betul-betul, wal istinbat, dan berhukum dengan pemerhatian tersebut. Dia macam eksperimen lah, dia ada inference, betul, ada kesimpulan akhir. Wa yu'rafu hadzal manhaj bil mantiqil hadis, dan dinamakan cara ataupun jalan yang baru tu dengan mantiq hadis. Okey. Wa qad kana li ulama al-Islam as-sabaqu fi i'tima hadzal manhaj jadid. Dan dia sebut lagi ni, ulama-ulama Islam yang disebut atas tu
berpegang juga dengan mahad yang baru ni. Wa minhum Ibn Haytham haisu i'tamad fi buhusihi ala tajribah wal mulahazah. Antaranya adalah Ibn Haytham. Dia juga berpegang pada buhusihi, kajian-kajiannya. Fi awakhir al-qarn التاسع عشر تأثر فلاسفة الغرب بهذا المنهج. Kemudian pada akhir kurun ke-9 19 تأثر فلاسفة الغرب بهذا المنهج. Falsafah barat pun al-gharb ni barat. Falsafah barat pun terikut dengan cara-cara ini. Cara-cara yang baru ini. Wa min bainahum rujbaikun. Bahasa Arab dia panggil rujar baikun, tapi kalau bahasa orang putih rajabekon. Antara tokoh-tokoh yang mana terikut dengan cara-cara baharu ni. Wa Francis Bacon dan Francis Bacon, wa Ishaq Newton, Isaac Newton. Ni antara nama-nama yang terikut sekali, terkesan dengan cara-cara baru ni. Okey, habislah 3 zaman yang mana menjelaskan perkembangan ilmu mantik ni. Okey, yang pertama Asrul Yunani, yang kedua Asrul Islami, dan yang ketiga Asrul Hadis. Wallahu taala a'lam.